Baik, kembali dalam Malaysia memilih dan pada waktu ini kita nak memberi fokus selain pada kita melihat kepada tarikh yang dinanti-nantikan iaitu pada 19 November bagi Malaysia memilih. Pada waktu ini juga kita ingin melihat pada diskusi berkaitan dengan pengundian ataupun undi secara pos sama ada dalam ataupun luar negara. Saya nak bacakan sedikit artikel ataupun berita yang dikongsikan oleh rakan kami yang berada di United Kingdom, Syaf Shukri, yang mana berkongsikan tentang Vote Malaysia pergiat langkah bantu pendaftaran pengundi pos di UK dan juga Ireland. Dan ini saya bacakan sedikit ya. Vote Malaysia terus memperhebatkan langkah bagi membantu rakyat Malaysia untuk berdaftar sebagai pengundi pos menjelang PRU yang ke-15 iaitu pada 19 November depan. Ini dipetik daripada apa disebutkan oleh Bendahari Vote Malaysia di United Kingdom dan juga Ireland, Nicole Shaw, yang mana usaha ini bagi membantu rakyat Malaysia khususnya pelajar yang masih belum mendaftar sebagai pengundi pos, kerana semalam telah pun dimaklumkan oleh SPR yang mana urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan juga dalam negara sudah dibuka bermula daripada 10 Oktober lalu untuk PRU yang ke-15 dan juga daripada 13 Oktober untuk PRK Dun Bugaya di Sabah, dan difahamkan tarikh tutup permohonan adalah 2 November bagi kategori 1A. Kategori 1A ini membabitkan petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, tentera serta petugas media. Bagi kategori 1B pula tarikh tutupnya 23 Oktober. 1B ataupun kategori 1B ini adalah warga negara Malaysia yang berada di luar negara, dan kategori 1C tarikh tutupnya adalah pada 26 Oktober yang mana membabitkan agensi dan juga organisasi yang lain. Jadi untuk waktu ini daripada kategori 1A, 1B, 1C saya nak beri fokus kepada kategori 1B yang mana bagi mereka ataupun rakan-rakan kita yang berada di luar negara. Jadi untuk waktu ini saya nak bersama dengan seorang koordinator daripada Undi 18, Difan Sina. Difan, mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu Undi 18 dan juga rakan-rakan gerakan yang lain sejak rasanya sejak berbulan lepas pun sudah pun menjalankan kempen untuk didikan ataupun untuk menyeru rakyat-rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi secara pengundi ataupun undi pos di luar negara. Mungkin boleh dikongsikan sejauh mana gerak kerja yang dilakukan Undi 18 dan juga rakan-rakan yang lain untuk membantu mereka yang berada di luar negara setakat ini untuk register ataupun daftar sebagai undi pos ni, Difan. Baik, terima kasih Fauzi. So sebenarnya kita telah jalankan inisiatif yang sama sejak daripada PRN Johor yang lepas. Jadi kita melihatkan ada beberapa kelompokan penambahbaikan yang kita boleh lakukan untuk Seri Pilihan Raya Umum yang akan datang. Tetapi agak mengecewakan apabila tarikh tempoh berkempen yang diumumkan oleh pihak SPR semalam hanya tempoh 14 hari. Sebab kita tahu apabila berlaku hari penamaan calon, kemudian barulah kertas undi itu akan diprint oleh pihak SPR dan akan diposkan ke negara mereka yang apply sebagai undi pos masing-masing lah. Jadi tempoh 14 hari itu sebenarnya kalau saya nak katakan kalau kita gunakan urusan pos secara tradisional, dia actually makan masa lebih kurang 7 ke 8 hari untuk kertas undi itu sampai ke negara-negara di luar ASEAN. ASEAN mungkin lebih cepat, tetapi di luar ASEAN seperti United Kingdom, di Australia, di USA dan sebagainya, sukar untuk capai dalam tempoh kurang daripada 7 ke 8 hari dan mungkin akan drag lebih lama. Itu untuk kertas undi mereka sampai ke mereka saja. Apatah lagi apabila mereka ingin pulangkan semula kertas undi itu ke Malaysia dengan cara pos, courier post dengan tradisionalnya, dia akan makan masa lebih kurang 7 ke 8 hari lagi. Jadi dengan tempoh berkempen 14 hari itu sememangnya memang tidak cukup untuk mereka post semula kertas undi ke Malaysia. Sebab itu peranan dalam Vote Malaysia setakat ini kita dah berjaya kumpulkan beberapa volunteer di sekitar 12 negara. Jadi kita mengharapkan pelibatan yang lebih ramai lagi. Kita juga ada kerjasama dengan Wanted Media daripada Singapura yang akan uruskan pengurusan logistik dan sebagainya. Kita juga ada kena dengan Global Bersih untuk mengumpulkan individu-individu yang sudi untuk menjadi sebahagian daripada komuniti Vote Malaysia dalam pengurusan logistik untuk membawa kertas pulang undi ke Malaysia. Dan di Malaysia juga kita akan sediakan sorting center di mana tak kisahlah sama ada dia volunteer yang last minute dan sebagainya, dia serahkan kepada individu yang kita akan tetapkan sebagai in charge di kawasan KLIA, kita akan tetapkan, dan dari situ kita akan bawa sorting center dan kita akan pecahkan ikut kawasan parlimen. Ini berlaku ketika pilihan raya umum yang lepas, tetapi lihat
Ketika itu tidak sinkronis, tiada perancangan yang rapi, tapi kali ini kita cuba buat perancangan rapi walaupun kita tahu sukar untuk kita kumpulkan on time, tapi daripada Port Malaysia kita juga akan umumkan kepada rakyat-rakyat Malaysia yang berada di luar negara melalui platform Telegram dan sosial media kita tentang perancangan logistik yang lebih rapi untuk mereka ikuti dan ketahui kepada siapa mereka harus serahkan sampul undi mereka untuk memastikan kertas undi mereka berjaya sampai on time. Sebab kalau kita pergi mengundi secara fizikal, orang dapat tahu kertas undi kita selamat bila masuk dalam kotak undi tu. Tapi bagi pengundi pos, apabila dia dah post secara sendiri pos tu, dia tak dapat sure adakah undi mereka dikira atau tidak. Jadi sukar untuk mereka mengukur adakah undi mereka benar-benar sampai sebelum hari pengundian. Sebab tracking number pun kita tak sure daripada situ. Ya. Diva tadi ada menyebut inisiatif yang digerakkan ini bukanlah baru, malah kalau nak dikaitkan sejak daripada sebelum Pilihan Raya Negeri Johor. Mungkin boleh dikongsikan sedikit apa kelemahan-kelemahan ataupun ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki ataupun perkara yang mungkin terlepas pandang dalam mana bercakap tentang undi pos. Ambil iktibar daripada PRN Johor menuju kepada PRU yang ke-15 ni, Difan. Baik, yang pertamanya kita lihat semasa PRN Johor, mungkin ada kredit perlu diberikan kepada SPR kerana buat announcement lebih awal berkenaan dengan pendaftaran undi pos, tetapi setelah pengumuman pada SPR semalam, agak singkat juga, tempoh dalam masa 3 hari saja dia mengumumkan tarikh-tarikh yang penting dan juga termasuk penutupan tarikh undi pos. Saya rasa ini perlu dipanjangkan lagi tempoh itu apabila ada berlaku sidang media utama daripada SPR dan sebagainya. Yang kedua juga saya melihat daripada tempoh berkempen itu kerana kita tahu ini bukan kali pertama undi pos ini dilaksanakan, sudah bertahun-tahun, tapi tempoh berkempen itu kita juga ada buat beberapa survey dengan syarikat kurier pos antarabangsa seperti DHL dan sebagainya, dan kita mendapati tarikh tempoh berkempen yang paling sesuai untuk memastikan undi pos itu sampai yang paling relevan adalah 21 hari. Jadi kurang 21 hari memang agak sukar atau hampir 70% mustahil untuk kertas undi mereka, terutama yang jauh di China, di US, di UK yang saya sebut sebelumnya, memang hampir mustahil untuk kertas undi mereka sampai dengan cara tradisional pos sendiri. Itu satu. Yang kedua, sebab mereka perlukan makan kos. Untuk pos sendiri, satu sampul undi daripada United Kingdom ke Malaysia, kita tahu kat UK ramai orang Malaysia. So untuk pos sendiri makan lebih kurang 35 pound ke 60 pound jika dia ambil yang express. Dia makan ratusan ringgit untuk duit raya akan habiskan. Instead of mereka sepatutnya sediakan kita sorting pusat penyebelahan undi dekat embassy ataupun kedutaan tinggi Malaysia di luar negara. Saya rasa itu lebih efektif berbanding mereka perlu keluarkan kos yang lebih tinggi untuk pos ke Malaysia yang sudah tentunya 70% mustahil untuk sampai on time. Okey, saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ini. Sekali lagi saya nak minta rakan-rakan saya di bilik kawalan untuk kita naikkan sekali lagi tinjauan ramai yang kami lakukan untuk mendapat maklum balas daripada orang ramai, dan ini inisiatif yang kami lakukan ini anda boleh sertai juga, anda boleh scan QR code di skrin pada ketika ini. Soalannya berubah setiap hari. Untuk hari ini soalannya adalah berkaitan dengan pernahkah anda bertemu ataupun berjumpa dengan yang berhormat di kawasan anda. Ada 3 jawapan mudah saja, ya, tidak ataupun tidak pasti berdasarkan keputusan pada waktu ini. Lebih kepada tidak, anda boleh menyatakan keputusan anda kerana kami akan kumpulkan keseluruhan keputusan dan juga tinjauan ini sehinggalah tengah malam nanti. Esok nanti kami akan maklumkan keputusannya. Tetapi Difan, mungkin daripada sudut perspektif anak muda, kita tahu soalan ini sama juga saya cakap dengan Dr. Trisha tadi, soalan ini seringkali dibangkitkan ketika pilihan raya umum, tetapi untuk waktu ini boleh dikongsikan daripada perspektif anak muda, adakah penting untuk anak muda kenal, tahu dan juga bertemu yang berhormat di kawasan anda, dan bagaimana ia boleh mengubah persepsi, emosi dan juga nanti akan diterjemahkan di kertas undi menjelang 19 November ini. Difan. Baik, terima kasih Fauzi. So untuk dapatan survey daripada awal ni menarik. Jadi pernahkah jumpa YB kawasan dan sebagainya. Saya tengok untuk survey ni dia kata terbagi pada 3 elemen lah. Iaitu yang pertama untuk yang dalam masa sekarang ini ketika pilihan raya umum ke-15,
kita tengok 2 tahun kebelakang ini berlaku situasi di mana pandemik. Jadi saya rasa agak sukar untuk anak muda libatkan diri atau untuk berjumpa terus dengan YB kawasan mereka ketika itu sebabkan faktor yang menghalang dan melimitkan mereka untuk berjumpa dengan orang yang lebih ramai, terutamanya dalam program-program besar yang dilakukan oleh YB kawasan mereka lah. Yang kedua, saya juga merasakan sebab dalam responden banyak yang kata tidak, sebab saya rasa berlakunya penghijrahan anak muda ke luar negeri. Jadi apabila pilihan raya saja baru dia balik ke kawasan, jadi mungkin tak sempat jumpa dan sebagainya. So sama ada mereka bekerja ataupun mereka belajar di luar negeri yang mereka duduk. Dan yang ketiga juga, saya rasa ia juga memainkan peranan daripada wakil rakyat itu sendiri, dan mereka melakukan inisiatif untuk turun ke padang. Kita tahu kadang-kadang ada yang wakil rakyat ini ketika pilihan raya baru muncul, bila dah habis pilihan raya susah untuk kita engage dengan mereka. Pergi ke pusat khidmat je pun hanya jumpa pegawai dia saja, susah untuk jumpa wakil-wakil rakyat ni. Mungkin sibuk dan sebagainya. Kalau kita tengok kehadiran wakil rakyat di parlimen, ada dikongsikan di sosial media dalam 2-3 hari yang lepas, ada kehadiran yang tidak baik, ada kehadiran yang baik. Jadi itu boleh menjadikan indikator kepada anak-anak muda untuk mengundi, sebab ada peranan wakil rakyat untuk mereka engage secara setempat dalam kawasan lokaliti mereka untuk memastikan mereka benar-benar mengenali wakil rakyat mereka dan memilih wakil rakyat yang terbaik untuk menjadi wakil calon di kawasan mereka. Anda masih ada punyai masa sehinggalah tengah malam nanti untuk sertai tinjauan yang kami lakukan. Soalannya cukup mudah. Pernahkah ataupun selama ini anda pernah bertemu yang berhormat di kawasan anda? Jawapannya, selain pada anda boleh scan QR di skrin anda boleh terus saya tunjukkan di laman web undi.astroawani.com. Soalan yang sama kami muat naik setiap hari. Soalan dia berbeza. Tapi untuk hari ini soalan dia cukup simple ataupun mudah. Anda pernah bertemu yang berhormat di kawasan anda boleh jawab, dan keputusannya kami bawakan dan juga kami akan rangkumkan pada hari esok. Baik, terima kasih kepada Difan Sina. Difan Sina adalah program koordinator bagi Undi 18 yang berkongsi sedikit pandangan melihat kepada misi dan juga inisiatif untuk melihat kepada undi PUS khususnya bagi luar negara, dan juga dikongsikan perspektif anak muda melihat kepada pernahkah mereka bertemu dan juga berkenal yang berhormat di kawasan masing-masing. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Malaysia Memilih. Saya Fauzi, yang kita jumpa lagi.